Pergi kepada mukadimah yang pertama tadi, yang kalau tengok sini kan amma ba'du, tapi ayat ni saya nak huraikan ayat ni. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok sini kan maknanya, kalau tengok dalam apa yang kita faham tentang rukun Islam pun ada kan, beriman kepada Nabi dan Rasul kan kat sini. So kalau tengok sini, saya nak ceritakan tentang kisah sebenar. Dalam 2 hari lepas anak saya balik sekolah, dia kata, Ustaz dia ada baca hadis ni, cuma dia macam puzzle lah. Kenapa hadis Ustaz baca hadis ayat ni, tapi lain pula dihurai. Saya baca hadis ni, dari Anas bin Malik, ia berkata bahawasanya ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Dia neraka. Nabi kata, mana tempat dia? Dan ini sebenarnya berlaku pada zaman Nabi lah, sebab Islam pun berada ketika Nabi berumur 40 tahun ke atas kan, baru Islam tu ada. Sebelum ni, agama di Mekah adalah agama Nabi Ibrahim lah. Agama Hanif, daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan lepas tu tak ada Nabi dah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. So agama yang sebenar sepatutnya lah yang berada di Mekah adalah agama Nabi Ibrahim. Ini agama Islam lah daripada Nabi Ibrahim. Ketika orang tersebut berpaling, Rasul Nabi memanggilnya lantas berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi beritahu ayah dia pun berada di, bukan di syurga lah macam tu. Daripada saya ayat ni, cuma bila anak saya cerita tu dia macam puzzle lah. Ustaz yang cerita tu dia kata tak, ayah dia dalam syurga. Saya tak nak hurai tentang khilaf ulama' pandangan yang berbeza tu, cuma saya nak huraikan tentang pentingnya kita bila Nabi sebut kita akur macam tu. Nak hurai panjang sebab banyak saya masuk kelas hadis kadang-kadang Ustaz cerita tentang satu hadis, tapi dia sebut juga hadis tu Nabi ni dikurniakan mu'jizat daripada perkataan yang sedikit tapi mempunyai maksud yang besar. Tapi bila kita dengar tu hadis tu macam macam tak ada maksud pun, macam biasa je. Jadi rasa macam tak, dia conflicting dengan apa yang kita faham tentang konsep hadis kan. So sama juga kat sini, ini lagi teruk sampai dia mengubah maksud yang sebenar kan. Unless ada hadis lain yang menidakkan hadis ni, tapi tak adalah hadis ni dan Quran sendiri pun sebut ni tentang, saya bawa ayat Quran ni kan. Allah sebut tentang daripada dalam surah At-Taubah ni, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. So sudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Sememangnya kita ada emotionally attached lah dengan Nabi kan, perasaan kita memanglah kita berada, kita nak protect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan daripada Rasul itu lebih besar daripada segala-galanya lah, sebab ianya perkataan Nabi. Dan kita kata tadi kan, kita beriman kepada Nabi dan kita baca hadis ni kan, seburuk-buruk petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi sebut ni kita kena ambil. Kalau nak ambil pandangan lain, ambil lah, tapi aku pandangan yang pertama dulu. Tapi taklah, kalau tengok dalam kes ni, apa yang Nabi sebut ni jelas. Sama juga dalam kes macam Allah sebut tentang Ar-Rahman ala arsy istawa kan. Kalau saya urai dalam sebelum-sebelum ni, macam Allah sebut jelas benda tu dalam Al-Quran. Tapi ya, orang ubah makna Al-Quran. Oh, kalau saya lah, saya ambil kelas, masa saya ambil kelas diploma dulu dalam 2 tahun lepas, ustaz yang carah tu, scary saya. Bila saya dengar tu hari ni, saya realise lah memang sangat-sangat menakutkan. Bila kita baca Quran kan, Allah memang ancam orang yang ubah kan. Nanti kita akan baca tentang surah one of the surah yang kita nak sebut ni, tentang orang yang mengubah ayat Quran kan, maksudnya macam tu. So jadi saya cerita ke anak saya kata tak, kita kena ambil zahir hadis tu, jangan buat andaian. Walaupun kita ada emosi, kita sayang Nabi, tapi Nabi yang sebut begitu. Maksud kita kena ambil apa yang Nabi sebut, sebab kita beriman kepada Rasul kan, kita beriman kepada Allah. Kita kena zahirkan daripada lafaz mulut kita, kena zahirkan daripada perbuatan kita, kita kena zahirkan daripada hati kita yang kita benar-benar beriman. Kita tak nak beriman dengan Nabi ni, bila datang orang ulas-ulas, kita tak reti nak menodak atau nak berhujah kan. Nanti kita cerita tentang ilmu yang kita ada tu sekadar untuk dengar, dan bila datang ujian kita ikut apa yang orang sebut, tanpa ada pegangan yang kuat, yang teguh tentang kefahaman kita tentang agama. Page seterusnya.
Saya tulis sini perangai umat terdahulu. Al-Quran terangkan tentang perangai Muslim zaman dahulu dan perangai ini akan kembali semula. Al-Quran ni bila kita baca, sebab tu kadang-kadang kita cari guru yang baik, yang bagus untuk uraikan Al-Quran. Kadang-kadang bila pengalaman saya lah pergi dengar ustaz yang hurai Quran, kadang kita rasa macam duduk ancam kita je kan, ancam. Sebenarnya ancaman dalam Quran tu, ataupun dia cerita tentang orang kafir kan, dia cerita orang kafir. Sebenarnya ancaman dalam Quran tu nak ceritanya, orang-orang kafir tu sebenarnya, dia sebelum tu dia adalah Muslim. Kalau tengok daripada sejarahnya kan, dan Allah rekodkan perangai atau perbuatan atau event yang berlaku dalam Quran tu untuk kita tahu, yang ambil iktibar yang mana orang Muslim zaman dulu telah rosak. Dan perangai kafir tu tak boleh kita ambil lah, kita tak nak ambil perangai orang kafir macam tu. Tapi kalau kita dengar tafsir, tanpa ada apa-apa pun kat jiwa kita kan, jadi kita rasa macam apa makna kita hadir kelas tu kan, apa makna orang bagi tafsir tu, yang kadang-kadang rasa macam tak berapa seronok bila belajar tafsir, sebab kadang-kadang kita selalu kata kat orang lain. Dan cuba kalau tengok pada ayat ni kan, saya nak relatekan dengan apa yang daripada atas ni lah, sebab daripada pengalaman anak saya ni sangat tak bagus lah, sebab bagi saya nak protect anak saya lah. Bila dia pergi keluar, tiba-tiba dia dapat benda yang tak elok, dan budak-budak ni dia ambil benda tu kan. Tapi kalau kita sendiri tak ada ilmu, bagaimana kita nak betulkan anak kita? Dan kita ambil, dia ambil semua dan sampai besar dia percaya benda ni. Walaupun ada perbincangan, tapi kita ulas, kita nilai atas dari sudut ilmu, dan kita berpegang kepada apa yang Nabi sebutkan. Tengok ayat Quran ni, surah Al-Baqarah ni, sampai dulu surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wa izqultum ya Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah sabar terhadap satu jenis makanan saja. Ini orang Muslim, orang Islam pada zaman Nabi Musa. Orang Islam pada zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Ini event ni bila Nabi Musa dan Fir'aun kejar dia kan, dekat laut mana dan terbelah dua tu, Laut Merah terbelah dua, dan Nabi Musa pergi satu tempat ni, dan Fir'aun tu dilemaskannya oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Musa pergi satu tempat ni di padang pasir. Dan dekat situ kan Allah cerita tentang manna wal salwa kan, Allah bagi tahu makanan yang Allah bagi. So lama orang berada di tempat tu, tengok apa yang dia katakan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak akan pernah sabar tentang satu jenis makanan saja. Ni apa? Manna dan salwa itulah. Kami berdoa maka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhi dari sayur-sayuran ni, wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia kata mentimunnya, bawang putihnya, adasnya dan bawang merahnya. Musa berkata, apakah kamu ingin menukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Maknanya apa yang Allah bagi kepada kaum Nabi Musa itu lebih baiklah daripada apa yang dia dapat. Dan nombor dua, daripada hurai yang Ustaz Umar yang saya dengar tadi kata, makanan-makanan ni adalah makanan yang dia orang dapat ketika berada di bawah dictatorship Fir'aun dulu di Mesir kan. Maknanya dia di penjara dengan orang susah ni kan, makan benda ni lah, makan benda yang kira macam makanan yang rendah lah ni kan. Nabi Musa tanya, takkan kamu nak makan balik benda yang kamu ketika kamu susah dulu kan? Takkan nak balik? Allah bagi benda yang baik ni, mana and salwa, dan salwa tu kan. Pergilah kamu ke satu kota, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Nabi Musa beritahu macam tu. Maka ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Oleh itu mereka selalu, tengok ini yang saya nak highlight kan, oleh disebabkan mereka selalu kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Itu kerana mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Masa nak relate dengan perkataan tadi, kita ni macam tadilah, bila Nabi sebut macam ni, kita ubah perkataan tu. Bila Allah sebut Allah Ar-Rahman Ar-Arsh Istawa, kita ubah ayat tu. Takkah kita ni berada di kalangan ancaman daripada ayat Quran ni? Macam itulah. So kita kena berhati-hati sangat. Kita kalau kita beriman dengan Nabi, kita ambil secara mutlak lah, sami'na wa ata'na kan. Jangan pusing-pusing lama-lama jadi pelik. Agama ni berubah-ubah. Pergi pada ayat kedua ni, surah Al-Baqarah juga ni, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami mengutuskan sesudahnya para rasul yang berturutan, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat, dan kami telah memperkuatkan dengan Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril datang bawa wahyu kepada Nabi Isa AS. Maka setiap kali datang kepada kamu, ni tentang kaum Nabi Isa pula, ni cerita tentang orang Kristian, ini cerita tentang orang Yahudi kan. Maka pada setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong. Bila tak
Ini dalam konteks tadi yang ubah tadi kan, dalam konteks dia tak sesuai lah dengan apa emosi dia. Dia rasa tak boleh lah, putra Nabi kena jaga, so kena beradab semua kan. Tapi Nabi yang sebut, tapi Allah yang sebut. Lepas tu saya nak tunjuk tentang Allah rekodkan tentang isteri Nabi Nuh dalam neraka. Kat sini bapa Nabi Ibrahim dalam neraka Nabi sebut. Kita memanglah sayang Nabi-Nabi kita, tapi kita tak mau keluar daripada fakta yang apa yang Allah dan Rasul nak. Kita kena sami'na wa ata'na, ittiba' kepada Nabi. Dan sebahagian dari mereka para rasul kalian dustakan, dan sebahagian lain kalian pun. Teruklah maknanya kan Allah. Lama-lama jadi kebiasaan. So perangai yang daripada orang Islam yang terdahulu lah di bawah kaum umat Nabi Isa dan juga kaum Nabi Musa itu adalah reflection kepada perangai kita sekarang. Dan orang Islam zaman sekarang akan pergi kepada perangai itu. Macam tu. So kita kena ingatlah apa-apa yang datang daripada Nabi, kita kena ambil betul-betul kan, sebab baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sebab tu Nabi baca hadis ni bila memulakan majlis ni, maksudnya sangat besar. Peringatan-peringatan kepada kita kan yang sangat besar saya rasa. Apa lagi nak baca ayat Quran kan, ni saya cakap tadi kan tentang Nabi terdahulu. Allah rekodkan dalam Quran ni, surah At-Tahrim ayat 10. Allah membuat isteri Nuh dan isteri Nuh sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kalian. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang jahanam. Bersama orang-orang yang masuk. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk ayahnya, dan tidak lain hanyalah kerana satu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hati dan penyantun. So bayangkanlah, Nabi, keluarga Nabi pun ada. Jadi kita jangan masuk ke dalam perangkap syaitan, talbis iblis. Bila Nabi kata A, kita ikut A. Bila Nabi kata B, kita ikut B. Kita jangan mengangkat kata-kata apa orang selalu guna, ulama kata kan. Memang semua ulama akan kata. Dan apa yang datang daripada Nabi itu semua ulama kata. Kita jangan guna term tu. Boleh guna term tu untuk benda yang baik. Sebab ulama mustahil disebut benda-benda yang pelik lah. Dan juga kena ingat, ulama ni pun adalah manusia biasa, mereka tak terlepas daripada salah silap. Jadi kita bila Nabi kata keadaannya begitu, kita ikut sami'na wa ata'na lah macam